Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita bertemu lagi pada hari ini untuk subjek matematik tahun 1. Masih lagi dalam tajuk bundar. Okey, hari ini cikgu nak kenalkan kamu dengan seorang sahabat cikgu ni. Comel sangat, nak kenal tak? Cikgu, hai kawan-kawan semua. Nama saya Ellie. Hari ni Ellie nak belajar bersama kawan-kawan. Boleh tak? Mestilah boleh. Ellie nak belajar dengan kita kan? Okey, cikgu nak minta Ellie tolong bagi tahu hari ni kita nak belajar apa ya? Okey, boleh cikgu. Kawan-kawan, hari ni kita akan belajar. Kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini adalah membundarkan nombor kepada nilai puluh terdekat. Kawan-kawan, ingat lagi tak? Hari tu Cikgu Hadis dah ajar kan apa maksud bundar. Hari ni Ellie akan terangkan semula sebab Cikgu Hadis suruh tadi. Okey, apakah itu bundar? Bundar adalah proses untuk menentukan nombor kepada nilai tempat terdekat. Menentukan nombor kepada nilai tempat terdekat. Dalam erti kata lain yang mudah, bundar ini adalah tukar nombor. Tukar nombor asal kepada nombor baru mengikut nilai tempat terdekat. Maksudnya, kita tukar nombor yang asal kepada nombor yang baru mengikut nilai tempat yang diminta. Untuk tahun 1, kita hanya akan mengikut nilai tempat puluh terdekat. Terima kasih Ellie. Bagus betul semua yang Ellie bagi tahu kita tadi tu. Okey, tadi Ellie dah terangkan tentang maksud bundar kan. Jadi cikgu tak nak ulang lah. So kita tengok kepada apa kita nak belajar seterusnya hari ni. Okey. Untuk membundar kita ada 3 teknik Teknik yang pertama adalah teknik bukit bundar. Yang kedua, teknik garis nombor. Yang ketiga, teknik miskin kaya. Okey, ada 3 teknik. Yang pertama, teknik bukit bundar. Teknik ini kita dah belajar dah minggu lepas. Yang kedua, teknik garis nombor pun kita dah belajar juga minggu lepas. Yang ketiga, teknik miskin kaya. Teknik yang ketiga inilah yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, murid-murid, jom kita tengok teknik bukit bundar. Teknik membundar yang pertama menggunakan teknik bukit bundar. Okey, kita boleh lihat dekat sini. Sebenarnya ni dah belajar dah minggu lepas. Cikgu ulang sikit sahaja ya. Okey, ada satu trek kereta. Okey, dimulakan dengan nombor 60, 61, 62 sampai 70. Apa, kita tengok dulu soalan huruf A. Soalan katakan bundarkan 67 kepada puluh terdekat. Okey, kita andaikan kata kita tak ada ni, track ni tak ada dekat sini. Okey, soalan minta kita bundarkan 67 kepada puluh yang terdekat. Jadi macam yang cikgu bagi tahu minggu lepas, apabila teknik bukit kita nak guna teknik bukit ni, pertama sekali kita buat bukit segitiga macam ni. Okey. Yang kedua, kita tengok pada kaki bukit, kita letak nombor sifar di kedua-dua belah kaki bukit, dan nombor di atas, di puncak bukit mesti nombor 5, tak boleh nombor lain. Okey. Kemudian kita buatkan tulang. Tulang di setiap bukit ni ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah siap dah bukit kita. Sekarang kita tengok nombor. Okey, nombor 67. Cikgu besarkan nombor 67. Okey, bila kita tengok nombor 67, soalan minta bundarkan 67 kan. Jadi kita tengok nombor pertama. Dimulakan dengan nombor apa? Ataupun ni tempat puluh. Nilai tempat pada nilai puluh dia adalah nombor 6. Jadi, tuliskan nombor 6 pada kaki bukit di sebelah kiri yang pertama. Okey, kita dapat nombor 60. Lepas tu kita sambung tulis nombor 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okey, ingat kalau kita bundarkan kepada puluh terdekat, nombor di belakang sekali mestilah nombor sifar, tak kisahlah sifarnya 10 ke, 20 ke, 30 ke, 40 ke, 50 ke, 60 ke, sampai 100 pun. Yang penting nombor belakang dia adalah sifar. Satu sifar. Okey, kita sambung balik soalannya.
bundarkan 67 kepada puluh terdekat. Selepas kita dah tuliskan nombor pada bukit tadi, kita bulatkan nombor yang diminta, iaitu nombor 67. Jadi di sini kita boleh tengok nombor 67. Okey. Kalau kita tengok di sini, lebih hampir kepada nombor yang mana? Nombor ini lebih dekat kepada nombor 70 ke atau nombor 60? Biar cikgu tukis anak panah. Okey. 67 ni lebih dekat ke nombor 70 ke, terus turun bawah, ataupun nak kena naik bukit, lepas tu diturun baru dijumpa nombor 10. Okey, kalau kita tengok, kita dah boleh nampak dah nombor 67 ni paling dekat dengan nombor 70. Jadi jawapan kepada soalan bundarkan nombor 67 kepada puluh terdekat, jawapannya adalah 70. Okey, tadi kita dah belajar teknik untuk membundar yang pertama, iaitu teknik bukit bundar. Sekarang kita nak belajar teknik yang kedua, iaitu teknik garis nombor. Okey, tak apa, walaupun kita dah belajar dah sebelum ni juga teknik garis nombor ni, cikgu akan ulang lagi. Bila kita ulang-ulang banyak kali, insya-Allah kamu akan ingat. Matematik ni mudah sahaja. Kalau kamu nak mahir, kamu kena sentiasa buat latihan, ulang-ulang buat latihan soalan yang sama, insya-Allah kamu akan mahir sesuatu tajuk tu. Okey, kita sambung. Cikgu dah terbagi tazkirah pula. Okey, tengok soalan huruf B. Bundarkan 65 kepada puluh terdekat. Okey, dalam soalan ni dia dah tolong buat dekat kamu garis nombor. Okey, cikgu petakkan ni garis nombor ni. Ini adalah garis nombor. Okey, kalau dia tak bagi lagi, bundarkan 65 kepada puluh terdekat ni, dia tak bagi lagi garis nombor. Sekejap lagi cikgu tunjuklah. Yang tu contoh lain. Okey, tak apa. Kita tengok dulu garis nombor ni. Okey, nombor garis nombor ni mula-mula dia dah bagi kat kita nombor 60. Nombor yang dimulakan dengan nombor 60. Last sekali nombor 70. Jadi kita nak cari nombor puluh yang terdekat dengan nombor 60. Okey, cara dia senang sahaja. Kalau dengan menggunakan garis nombor, kita boleh kira daripada nombor yang diminta kepada nombor puluh terdekat. Okey, maksud cikgu di sini adalah, contohnya, cikgu guna warna apa ya? Okey, cikgu guna warna purple. Daripada 65 nak ke 60, kita tengok ada berapa bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada 65 nak ke 60 ada 5 bilangan. Kita tengok pula daripada 65 nak ke 70. Kenapa kita kira ni? Sebab kita nak tengok 60 ke 70 lagi dekat dengan 65. Jadi kita kira. Okey, daripada 65 ke 66. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nak ke 70 pun menggunakan 5 bilangan. Jadi sama. Ke 65 ke 75. Ingat, hari tu cikgu dah bagi tahu, kalau nombor ni dia terletak di tengah-tengah. Okey, maksudnya di sini tengok 65 terletak di tengah-tengah di antara 60 dan 70. Kalau nombor ni sama, nak ke sini pun sama, nak ke sini pun sama dalam garis nombor, kita akan pilih nombor yang lebih besar. Bila besar, nombor dia lagi banyak ganjaran akan dapat kan. Jadi sebab tu dah kita akan pilih nombor yang lagi besar kalau bilangan dia sama macam ni. Jadi jawapan untuk 65 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat akan menjadi 70. Okey, contoh kalau cikgu bagi contoh soalan lain. Contohnya cikgu bagi tu, bundarkan nombor 24 kepada puluh yang terdekat. Jadi untuk garis nombor ni kita buat garis nombor. Okey, nombor soalan yang cikgu reka ni dia tak bagi lagi garis nombor macam soalan B tadi kan. So kita kena buat. Okey, kita kena buat garis nombor. Okey, kita nak tulis nombor apa pada permulaan anak panah ni? Kat sini nak tulis nombor berapa? Kat sini pun nak tulis nombor berapa? Jadi mula-mula kita tengok nombor pertama pada nombor yang diminta, iaitu nombor pertama yang ni, nombor nilai tempat puluh dia yang ini adalah 2. Jadi di hujung ni kita letak 20. 20. Kemudian bolehlah kita buat garis nombor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
27, 28, 29, hujung sekali 30. Okey, siap dah garis nombor kita. Pada nombor 20 ke 30. Tadi cikgu dah terangkan macam mana kita dapat nak letak nombor 20 ni. Permulaan nombor 20 ni, kita tengok nombor yang pertama ataupun nombor yang berada pada nilai tempat puluh. 2 kan? Jadi kita letak sini 20. Dan kemudian kita sambung nombor sampai kita dapat nilai tempat puluh yang seterusnya. Okey, sekarang kita tengok, kita bulatkan. Soalan minta nombor, kita bundarkan 24. Jadi kita bulatkan nombor 24. Kita cikgu dah bulat dah nombor 24. Okey, sekarang tiba masanya kita nak kira. 24 ke 20 lagi dekat ke? 24 ke 30 lagi dekat? Okey. Jadi kita buat lekuk-lekuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 24 nak ke 20 ada 4 lekuk. Kalau 24 nak ke 30, cuba kita kira pula. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 nak ke 30 ada 6 lekuk. 4 dengan 6 mana lagi kecil? Lagi sedikit langkah. Jadi semestinya 20 lah lagi dekat daripada 30. Jadi jawapan, jika 24 dibundar kepada 10 terdekat, jawapannya adalah 20. Kalau kita tengok dalam garis nombor ni pun kita boleh nampak 24 lagi dekat dengan 20 berbanding dengan 30. Okey, tadi kita dah tengok teknik bukit bundar, teknik garis nombor. Sekarang cikgu bagi contoh menggunakan teknik miskin kaya. Okey, macam mana kita nak tengok guna teknik miskin kaya ni? Okey, pertama sekali kamu kena hafal ataupun kamu kena ingat nombor miskin dan nombor kaya. Apa nombor miskin, apa nombor kaya ni? Kita tengok dalam nombor miskin ada nombor sifar, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, nombor kaya pula kita tengok ada nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Okey, kalau awak tengok nombor miskin kita tambah sifar, nombor kaya kita tambah 1. Apa ni nak tambah kosong, nak tambah sifar tambah 1 ni cikgu? Okey, jom cikgu tunjukkan contoh. Okey, kita tengok pada soalan, bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Okey, nombor yang diberi adalah 24. Okey, untuk teknik miskin dan kaya, pertama sekali kita kena gariskan dulu nombor yang berada pada nilai tempat puluh. Okey, dalam nombor ni nilai tempat puluhnya adalah nombor 2. Kemudian kita bulatkan nombor yang di sebelah tu, iaitu nombor 4. Nombor yang di dalam bulatan ni lah yang kita nak tengok ni, sama ada dia berada dalam nombor miskin ataupun nombor kaya. Jadi jom kita tengok 4 ni dalam kotak nombor miskin ke kotak nombor kaya. Okey, kotak nombor miskin ada nombor sifar 1, 2, 3, 4. Kita dah jumpa dah. Kotak nombor 4 berada dalam kotak nombor miskin. Ini kita perlu tambah kosong. Apa yang tambah kosong ni? Okey, kita perlu tambah kosong di nombor yang kita garis tadi. So, kita dah nak dapat jawapan dah ni. Okey, 4 akan turun menjadi sifar. Sebab apa? Sebab bila kita bundarkan kepada puluh terdekat, nombor belakang memang akan jadi sifar kan. Sebab kita nak cari kepada puluh terdekat. So, nombor belakang akan jadi sifar. Ini memang dah confirm jawapan yang belakang ni sifar. Kita nak tengok nombor yang depan pula. 2, kita 2 ni hanya perlu tambah dengan kosong. 2 tambah kosong adalah 2. Jadi nombor 24 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat, jawapannya adalah 20. Dapat faham tak? Itu tambah kosong ni kita ambil daripada nombor miskin tadi ni kat sini. Tambah kosong ni sebenarnya rupanya fungsinya untuk kita lihat sama ada kita nak tambah sifar tu di hadapan ni, nak tambah sifar ke nak tambah 1. Okey, tak apa, kita tengok contoh yang seterusnya pula. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya supaya kamu dapat beza nombor miskin dan nombor kaya. Okey, bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Nombor yang diberi adalah 29. Macam tadi cikgu cakap, apabila teknik miskin dan kaya, kita gariskan dulu nombor yang berada pada nilai tempat
puluh. Okey, dalam nombor ni nilai tempat puluh adalah 2. Okey, kemudian kita bulatkan nombor yang di sebelahnya. Ini nombornya adalah 9. Okey, seterusnya kita buat turun anak panah. Nombor di belakang mesti sifar. Kita dah dapat dah satu digit di belakang jawapan dia. Okey, kita tengok pada nombor yang dalam bulatan tadi, nombor 9, kita kena pasti nombor ni berada dalam nombor miskin ke nombor kaya. Jom kita tengok dalam nombor miskin ada tak nombor 9. Nombor miskin ada sifar 1, 2, 3, 4. Tak ada nombor 9. Tengok pula nombor kaya. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Nombor 9 ada dalam nombor kaya. Jadi dia perlu tambah 1. Bila tambah 1, bukan tambah 1 pada nombor 9. Kita kena tambah 1 pada nombor yang berada pada nilai tempat puluh tadi. Okey, kita tulis tambah 1 di atas nombor 2. Jadi 2 tambah 1, 2 tambah 1 akan dapat jawapan 3. Jadi nombor 29 apabila dibundarkan jawapannya adalah 30. Sangat mudah. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh untuk kamu faham. Okey, bundarkan kepada puluh terdekat. Nombor yang diberi adalah 37. Okey, pertama bila menggunakan teknik miskin kaya, gariskan nombor yang berada pada nilai tempat puluh. Nombor di hadapan ni, nilai tempat puluh dia adalah nombor 3. Okey, kemudian bulatkan nombor yang berada di sebelah nombor puluh tersebut. Nombornya adalah nombor 7. Okey, sambil tu kita buat turun anak panah, letak sifar. Nombor ni kita dah tak usik dah. Memang akan dapat sifar di belakang. Okey, kita tengok balik. Nombor yang berada dalam bulatan ni adalah 7. Kita nak kena pasti berada dalam nombor miskin ke nombor kaya. Dalam nombor miskin ada tak nombor 7? Tak ada kan? Kita tengok pula nombor kaya, ada tak nombor 7? Ini dia. Nombor 7 ada dalam nombor kaya, jadi dia kena tambah 1. Tambah di mana? Kena tambah pada nombor yang kita garis. Tambah 1. Jadi di sini 3 tambah 1, jawapannya adalah 4. Dah dapat dah jawapan. Jadi bundar kepada puluh terdekat. 37 apabila dibundar kepada puluh terdekat, jawapan dia adalah 40. Okey, boleh faham? Okey, kesimpulannya untuk membundar kita ada 3 teknik. Yang pertama teknik bukit, yang kedua teknik garis nombor, yang ketiga teknik miskin kaya. Okey, kita tengok perbezaan je. Okey, bundarkan kepada puluh terdekat menggunakan nombor 32. Okey, kalau kita guna teknik bukit, kita lukis bukit dahulu, kemudian kita tuliskan sifar di kaki, kemudian nombor 5 di atas. Seterusnya kita kena tengok nombor pertama. Nombor yang berada pada nilai tempat puluh dia adalah nombor 3. Jadi nombor 3 ni kita letak di hadapan nombor sifar kaki yang pertama. Kemudian kita buat tulang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita sambung tulis susunan nombor selepas nombor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey, kemudian kita bulatkan nombor yang diminta. Nombor yang diminta adalah 32. Jadi kita bulatkan nombor 32. Dan kita lihat 32 ini lebih dekat dengan nombor 30 ke nombor 40. Kita tengok nombor yang garis nombor yang pendek, paling pendek. Maksudnya bila garis nombor ni paling pendek, itulah yang paling hampir dengan nombor 30. Jadi yang paling hampir dengan nombor 32 adalah nombor 30. Jadi jawapan bundarkan kepada puluh terdekat 32 adalah jawapan dia adalah 30. Ya. Kita tengok. Okey, sekarang kita tengok pula teknik garis nombor. Sama juga. Pertama sekali kita kena tengok nombor yang berada pada nilai tempat puluh, iaitu nombor 3. Jadi garis nombor ini pun perlu dimula dengan nombor 3 di hadapan. Okey, bila kita nak bundarkan kepada puluh terdekat, jawapan dia mestilah puluh. Jadi kita nak cari ni menggunakan teknik garis nombor kan. Jadi permulaan garis nombor mestilah puluh, di hujung pun puluh juga.
Jadi tadi kita dah dapat nombor 3 di hadapan. So 30. Kemudian kita sambung buat 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi jawapan untuk bundar kepada puluh terdekat mestilah antara jawapannya 30 ataupun 40. Sama juga macam teknik bukit tadi, 30 ataupun 40. So lepas dah siap garis nombor, maka kita pun bulatkan nombor yang diminta, iaitu 32. Jadi kita kena pasti 32 lebih dekat dengan 30 ke lebih dekat dengan 40. Kita boleh juga tengok dengan mata kasar. Kalau dari macam ni kita boleh nampak terus dah 32 lagi dekat dengan 30 kan. Ataupun boleh juga kita kira garisan nombor tu. 32 nak ke 30 berapa lekuk? 1, 2. Okey, nak ke nombor 30 ada 2 lekuk. Okey, nak ke daripada 32 nak ke nombor 40 ada berapa lekuk? Ini kita buat lekuk kat atas pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 32 nak ke nombor 40 ada 8. Yang lebih kecil ni lah yang lagi dekat. Jadi jawapannya adalah 32 lagi dekat dengan nombor 30. Jadi jawapannya adalah 30. Tengok pula teknik miskin kaya. Kalau nak guna teknik miskin kaya ni, kamu kena hafal nombor miskin dan nombor kaya. Mudah je sebenarnya nak hafal nombor miskin dan nombor kaya ni. Ingat, nombor miskin mula dengan sifar sampai 4. Nombor kaya, nombor selepas tu 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, nombor miskin kita tambah sifar, nombor kaya kita tambah 1. Okey, kita guna soalan ni. Soalan ni adalah nombor 32. Jadi kita gariskan nombor yang pertama. Untuk soalan ni pun kita kena gariskan nombor yang pertama ataupun nombor yang berada pada nilai tempat 40. Kemudian kita bulatkan nombor yang di sebelahnya. Nombor yang kita bulatkan ni lah yang kita nak tengok. Berada pada nombor miskin ke nombor kaya. Okey, kita tengok nombor 2 berada pada nombor... cikgu dah jumpa dah. Nombor 2 ada dalam nombor miskin yang mana kita perlu tambah sifar. Okey, nombor 2 ni letak sifar siap-siap. Nombor belakang memang akan jadi sifar sebab bundar pada puluh terdekat. Okey, nombor miskin 2 dalam nombor miskin, jadi kena tambah sifar. Kat mana nak tambah sifar? Tambah pada nombor yang digaris. Tambah sifar. Jadi 3 tambah sifar adalah 3. Jawapannya 30. Siap dah. Ada banyak teknik rupanya untuk kita kira membundar kepada puluh yang terdekat ni. Terima kasih ya Cikgu Hanis. Ellie dah faham dah ada 3 teknik. Kawan-kawan suka teknik yang mana? Ellie suka teknik miskinan kaya. Kawan-kawan, Ellie rasa kita boleh guna ketiga-tiga teknik ini. Yang mana yang kawan-kawan rasa mudah, gunalah teknik tersebut. Kalau Ellie suka teknik miskin dan kaya. Kalau kawan-kawan rasa teknik bukit lebih mudah, jadi teruskan guna teknik bukit. Kalau kawan-kawan rasa guna teknik garis nombor lagi mudah, gunakan teknik tersebut. Okey, kita tak sama cara kita belajar kan? Jadi apa yang kita suka pun tak sama. Jadi boleh pilih antara salah satu 3 teknik tersebut. Betul tak Cikgu Hanis? Betul tu Ellie. Okey, kita ada 3 teknik dan kita boleh pilih nak guna teknik yang mana satu pun. Okey, jadi kita dah belajar ketiga-tiga teknik untuk membundarkan tadi. So cikgu harap kamu semua boleh menyiapkan latihan di dalam buku Matematik Jilid 1, buku aktiviti pada muka surat 62. Okey, bukan muka surat 60, muka surat 62. Muka surat 60 hari tu kita dah buat dah kan. Okey cuba siapkan, tak kisahlah nak guna kaedah teknik yang mana satu ataupun kamu nak cuba guna tiga-tiga dalam soalan latihan tu pun boleh juga Okey. Sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih Ellie sebab sertai pembelajaran kita pada hari ini. Okey Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat cuba untuk jawab latihan dalam buku aktiviti.